Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memperkenalkan inovasi kami, Sistem Penilaian Kendiri Penilaian Prestasi Tahunan atau ISPEC. Inovasi ini dibangunkan dengan harapan penilaian prestasi dapat dilaksanakan dengan telus dan mudah difahami, adil dan relevan mengikut tugas hakiki dan sampingan serta berasaskan fakta tanpa prejudis. Adakah anda setuju dan berpuas hati dengan markah penilaian yang lepas? Jika ya, kenapa? Dan jika tidak, juga kenapa? Untuk konteks, kita selaku penjawat awam akan dinilai secara tahunan melalui penilaian prestasi. Kita terlibat dalam proses sama ada kita adalah pegawai yang dinilai, iaitu PYD, pegawai penilai pertama, PPP, ataupun pegawai penilai kedua, PPK. Pengalaman sebagai PYD secara peribadi, kami merasakan tiada isu serius kerana purata markah kami adalah di takuk yang memuaskan. Seperti di atas paras, boleh mohon naik pangkat, ada KGT dan lain-lain. Tiada isu dan kami okey. Namun keadaan berubah apabila kami dilantik sebagai pengurusan tertinggi, iaitu terlibat dalam proses memberi markah kepada pegawai yang dinilai pula, sama ada PPP atau PPK. To cut things short, sekarang kami adalah pengarah di institusi masing-masing dan juga adalah pegawai penilai pertama dan juga pegawai penilai kedua. Cabaran utama kami adalah bagaimana untuk menilai PYD secara objektif dengan adil dan telus untuk kerja sepanjang tahun. Maka terhasillah inovasi atau terciptanya satu mekanisme penilaian prestasi berasaskan sasaran kerja utama mengikut bahagian-bahagian yang ditetapkan di dalam Hermes. Objektif utama inovasi ini adalah tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama, untuk memberi gambaran sebenar tahap pencapaian prestasi kerja pegawai yang dinilai. Gambaran sebenar bermaksud sesuatu pencapaian atau sasaran kerja yang boleh diukur secara spesifik merujuk kepada nilai atau peratus. Petunjuk prestasi juga adalah sesuatu yang realistik untuk dicapai, boleh dilaksanakan dan dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Baik, objektif kedua pula ialah dengan pelaksanaan inovasi ini di institusi, penyediaan sasaran kerja utama iaitu SKU dapat dirangka dengan lebih teratur dan tersusun supaya mudah untuk dinilai. Sekali lagi ingin saya nyatakan SKU merujuk kepada aktiviti kerja atau projek yang boleh diukur dengan nilai seperti bilangan atau peratus. Aspek penilaian ini pula adalah fleksibel, iaitu boleh ditambah, dibuang atau dipindah sepanjang tahun sebelum penilaian prestasi dibuat mengikut persetujuan pegawai yang dinilai dan juga pegawai penilai. Dan akhir sekali, objektif yang ketiga ialah supaya proses penilaian yang dibuat berasaskan data, maklumat dan fakta yang telah disahkan tanpa dipengaruhi oleh sebarang prasangka semasa menilai. Kerana faktor manusia memainkan peranan penting dalam memberi penilaian kepada pegawai yang dinilai kerana ianya bersifat subjektif dan perlu dilaksanakan secara rasional dengan bantuan aspek penilaian dan petunjuk prestasi yang telah ditetapkan. Mekanisme penilaian prestasi ini dibangunkan sendiri oleh kami dengan bantuan kawan-kawan pegawai penilai yang lain dan ianya boleh ditambah baik dari semasa ke semasa. Harapan kami supaya pengguna sama ada PYD dan pegawai penilai berpuas hati dengan proses penilaian yang adil, telus dan mudah difahami. Selain itu, ianya juga relevan dalam konteks kolej komuniti yang banyak terlibat dengan kerja-kerja sampingan di samping melaksanakan tugas hakiki. Oleh itu, dalam penilaian ini, kita boleh lihat sejauh mana pegawai yang dinilai itu terlibat dengan kerja hakiki dan tugasan sampingan. Setakat ini, kami tidak bercadang untuk mengkomersialkan inovasi ini dan kami berbesar hati sekiranya mana-mana institusi dapat menggunakan inovasi ini supaya aspek penilaian prestasi dapat diperluaskan lagi. Baik, untuk reka bentuk produk ini cuma menggunakan Microsoft Excel dan diisi dengan menggunakan paparan yang sama dengan penilaian prestasi di Hermes. Cumanya pada pandangan kami, ianya lebih user-friendly kepada pegawai yang dinilai dan juga kepada pegawai penilai di mana mereka sendiri boleh
merujuk kepada aspek-aspek penilaian tanpa perlu menggunakan Hermes. Selain itu juga, pelaksanaan KPI institusi melalui proses memberi inspirasi kepada kami dalam membangunkan inovasi ini. Merujuk kepada setiap elemen atau bahagian. Seperti penilaian prestasi di Hermes, aspek ini juga mengandungi kriteria yang sama iaitu bahagian 3, iaitu penghasilan kerja dengan wajaran yang paling tinggi iaitu 50%. Seterusnya, bahagian 4, pengetahuan dan kemahiran dengan wajaran sebanyak 25%. Dan seterusnya, bahagian 5, iaitu kualiti peribadi dengan wajaran 20%. Dan akhir sekali, bahagian 6, iaitu sumbangan dengan wajaran 5%. Formula untuk pengiraan telah dikunci masuk supaya memudahkan pegawai yang dinilai dan pegawai penilai untuk membuat pengiraan, dan formula ini juga boleh diubah mengikut kehendak pengguna. Perkara utama yang perlu dilakukan sebelum menggunakan iSpec adalah mewujudkan aspek penilaian yang telah dipersetujui oleh pegawai yang dinilai dan juga pegawai penilai. Sebagai contoh, boleh rujuk video yang dipaparkan. Aspek penilaian ini adalah merujuk kepada pesyarah kategori 1, iaitu penilaian-penilaian yang utama adalah jam-jam mengajar. Seperti di dalam paparan video, kita boleh lihat contoh jam mengajar PDP untuk sesi 1 dan juga sesi 2. Untuk kira markah juga boleh ditentukan dan dipersetujui oleh pegawai yang dinilai dan juga pegawai penilai. Sebagai contoh, jika pesyarah tersebut jam mengajar pada sesi tersebut adalah 15 jam ke atas, maka beliau boleh mendapat 10 markah. Dan begitu juga untuk sesi 2. Seterusnya, untuk bilangan kursus pendek, jumlah jam mengajar kursus pendek dan juga penglibatan sebagai penyelaras unit. Baik, sekarang kita cuba uji lari untuk menggunakan sistem iSpec ini. Okey, contoh untuk aspek penilaian jam pengajar PDP sesi 1, pesyarah tersebut mengajar 16 jam ke atas untuk sesi pertama. So, kita tengok kira markah adalah 10 markah. Kita beri 10 markah. Dan juga untuk sesi 2, beliau mengajar 14 jam. So, kalau ikutkan kira markah di sini, beliau layak mendapat 9 markah. Dan seterusnya, untuk peserta kursus pendek, beliau dapat capai 60 peserta ke atas. Kita beri 10 markah. Dan seterusnya, untuk jumlah jam mengajar kursus pendek, lebih mengajar 61 jam. Juga 10 markah. Dan seterusnya, penglibatan sebagai penyelaras unit. Contoh pesyarah tersebut aktif di kolej lantikan. Contoh, beliau adalah penyelaras beasiswa, beliau adalah penyelaras JPP, beliau adalah penyelaras untuk program CSR, dan juga mungkin beliau juga adalah penyelaras untuk kebersihan. So, kita bagi 10 markah. So, daripada jumlah markah ini 98, kita isi di kawasan sini. Baik, 10 di sini, 10 dan juga 9. So, untuk bahagian 5, wajarannya adalah 14.8 daripada 20%. Dan akhir sekali untuk bahagian 6, iaitu sumbangan, beliau terlibat dengan 9 aktiviti. So, kita bagi 9 markah. Kat sini kita letak 9. So, untuk jumlah total selayaknya, secara umumnya pesyarah tersebut layak mendapat penilaian markah penilaian prestasi untuk tahun tersebut sebanyak 86.2%.